Nanti kita akan bersama pula seorang individu lagi bercakap soal pula Hari Profession Teknikal Negara 2022 yang mungkin anda tak tahu, sebenarnya dah ada dah. Kita nak bercerita kepada anda berkaitan perkara ini, tapi kita nak saksikan dulu profession. Itu dia, mengungguli teknologi, melonjak pembangunan. Itulah tema untuk Hari Profession Teknikal 2022. Dan tadi kita dah berborak juga Dini bersama dengan tetamu kita berkenaan sambil kita saksikan sidang media tadi, ya, kita dah berborak banyak nak tanya sebenarnya tadi. Kan, berkenaan tentang hari ini, acara ini, dan pastinya ia adalah satu yang telah diwartakan pada tahun 2018 dan saya kira kali ini adalah penganjuran yang kali kelima, Ashraf. Okey, kita akan bersama dengan Engineer Teknologis Dr. Haji Zara Bizan Zakaria, Jurutera Awam Pengusaha Kanan Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya Malaysia. Selamat datang, Doktor. Ya, apa khabar Doktor hari ini? Alhamdulillah, dia tadi senyum terima kasih. je. Baik, kita nak bercakap soal sambutan Hari Profession Teknikal. Di awal ini, kena cerita sikit lah kan, apa sebenarnya program Hari Profession Teknikal ini. Dan tadi sebut tadi dia 2018 dah tahun kelima, rupanya 5 tahun. Jadi bagaimana sebenarnya konsep yang cuba dibawakan bagi program ini? Okey, pertama kali saya ucapkan terima kasihlah kepada Salihah dan Dini kerana menjemput saya untuk sesi temu ramah pada ini, dan kita memberi peluang untuk kita berkongsi sebenarnya informasi dan maklumat tentang Hari Profession Teknikal Negara ini bagi tahun 2022. Okey, objektifnya dan motif kita mengadakan Hari Profession Teknikal Negara ini adalah satu makna platform untuk menghargai jasa-jasa para profession teknikal negara yang terlibat, yang menyumbang kepada pembangunan infrastruktur di negara. Kalau kita tengok, biasanya kita tengok jalan dah siap, bangunan dah siap, landasan dah siap, maritim dah siap. Siapa yang buat sebenarnya? Siapa yang buat studio kita ni? Jadi ingat juga, siapa buat studio kita ni? Di situlah kita nak menghargai mereka yang di mana kita lihat sebagai yang terlibat di belakang tabir, yang mereka bentuk, yang membina dan juga memastikan fasilitis tu dapat diguna pakai pada hari ini sehingga sekarang. Untuk Hari Profession Teknikal 2022 penganjurannya kali ini, Doktor, bagaimana pengisiannya dan juga program yang disajikan tu kali ini? Okey, untuk maklumat Salihah, kita dah 2 tahun kita buat secara hybrid, secara webinar, secara online. Jadi pada tahun ini Dini, kita telah menjalankan pertama kali, maknanya selepas daripada tahun 2018 kita buat secara fizikal. Dan kita adakan di Dewan Tasrim Mahfuz, kali di Jalan Sultan Salahuddin, iaitu Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya Malaysia. Di sini kita menjemput pelbagai pakar-pakar teknikal, khususnya juga daripada ketua agensi teknikal, dan juga pakar-pakar swasta untuk berkongsikan pengalaman dan juga apakah mungkin teknologi-teknologi baru yang tidak ada dalam industri kita sekarang. Jadi di situ juga kita akan kongsikan, kita ada juga ruang pameran, 36 booth pameran. Banyak tu ini. Jadi teknologi daripada luar pun kita ada, dari dalam negara pun ada. Kita tunjukkan, paparkan kepada masyarakat sebenarnya apa yang sebenarnya teknologi-teknologi yang ada sekarang. Baik, 19 hingga 21 hari bulan ini, 3 hari akan berlangsung. Pastinya ada keunikan yang akan dibawakan berbanding tahun-tahun sebelumnya. Selain daripada sebelum ini secara hybrid, kali ini secara fizikal, apa lagi keunikan-keunikan yang akan diberikan kepada pengunjung-pengunjung? Okey, dalam program yang kita ada tu, pelbagai program sebenarnya kita dah mula lebih awal. Kita juga ada macam STEM, pertandingan STEM, dan juga ada pertandingan-pertandingan yang mana kita melibatkan sukan juga, dan juga kita ada juga yang mana berkaitan dengan
produk-produk juga kita ada kongsikan di situ sebenarnya. Sebenarnya banyak program di situ Dini. Nak cerita tu Tak cukup masa ni. cukup Masa masa. ramai-ramai Masa datang. nanti Sebab kena ini terbuka kepada umum. terbuka kepada umum. Jadi kalau nak cerita Dini tu panjang cerita. Banyak ceritanya. Yang penting kena pergi. Kena pada 19 pergi hingga sendiri. 1 Disember tu. Betul tu. Hari Isnin, Selasa, Rabu. Betul, 19. Isnin, Selasa, Rabu. Baik. Selain daripada juga nak bercakap tentang Hari Profesion Teknikal Negara ini, ada cabaran-cabaran yang barangkali kita tak tahu, kita orang ni tak tahu ni, bukan daripada profession ini. Yang kongsikan kepada kita khususnya dalam sambutan ini. Okey, kalau ikut Dini, macam Saleha dia pernah belajar engineering. Tiba-tiba dah transfer jadi. Dah tahu dah background dia awal. Sempat dia orang kan. Borak-borak tadi Jadi kita sebenarnya bila kita dengan Jemaah Menteri telah melancarkan bahawa Hari Profesion Teknikal Negara ni telah diluluskan pada Oktober 2018 kan? Jadi kita mungkin penyampaian dan juga sambutan tu sebenarnya. Sambutan kepada Hari Profesion. Sebenarnya kita nak macam kita sambut Hari Guru. Bila orang sebut Hari Profesion Teknikal, saya bertugas dalam bidang kejuruteraan. Jadi bila sebut tu Saleha boleh sambut juga sebab pernah belajar kan. Belajar susah payah 4-5 tahun Doktor. Di situ sebenarnya kita nak hebahan tu. Maknanya bersama-sama semua warga profesion teknikal negara ni, ini adalah hari untuk menghargai sebenarnya profesion teknikal negara. Banyak sebenarnya Dini, jurutera, arkitek, jurukebahan, jurukebangunan, juruteknik, ramai sebenarnya yang terlibat dalam profesion teknikal ni. Jadi doktor melihat di masa hadapan, jadi bagaimana hala tuju untuk program ini di masa hadapan? Sudut pandang doktor. Okey. Jadi hala tuju kita sebenarnya salah satu kita nak menimbulkan minat dan juga tarikan kepada golongan muda, especially sekarang ni kita nak supaya ramai golongan-golongan muda ni berminat dalam bidang teknikal sebenarnya. Dan sebab tu kita mengharapkan juga para ibu bapa membawa anak-anak ini ke pameran ni, bersama-sama kita tengok teknologi, industri yang ada sekarang, oil and gas ada macam mana kita tengok kan. Di sini kita nak bukakan minda kita. Sebenarnya apa profesion teknikal dan apa sebenarnya yang ada dalam teknologi kita. Sebab kita selalu cakap, kalau kita tengok Dini orang cakap dia salah 3D. Difficult, dangerous, difficulty kan, selalu orang cakap. Tapi macam mana kita nak selesaikan? Di sini kita, sebab tu ada TVET, ada STEM. Di sini sebenarnya bagaimana kita nak menggalakkan lagi. Kalau kita tengok Dini, siapa yang buat bangunan tertinggi kedua di dunia? Di mana? 118 kan? PNB 118. Kepakaran teknikal negara kita sebenarnya hebat sebenarnya. Jadi cuma kita tidak menghargai. Kita nak di sini kita nak hargai dia ni. Menghargai warga-warga profesion teknikal. Baik, itu menarik. Nanti kita nak bincang lagi berkaitan tentang perkara ini kerana kita nak terus berlangsung bersama dengan wartawan kita yang berada di kawasan berkaitan tentang isu semasa yang sedang berlaku. Zanariah, saya sudah pun bersedia bersama kita membawakan laporan terkini oleh pihak-pihak yang terlibat. Juga pesanan juga kepada mereka tambahan. Kalau anda nak bercuti hujung tahun ni, cuaca pun sekarang tak berapa nak kerana hujan selalu berlaku. Cuba elak-elakkan sikitlah kawasan-kawasan seperti ini. Kita tahu dengan cuaca yang begitu tidak menentu ni, pastikan anda buat perancangan sebelum melakukan aktiviti luar. Baik, kita nak sambung kembali berkaitan tentang Hari Profesion Teknikal Negara ini bersama dengan kita sekali lagi, itu Dr. Zara Bizran. Doktor, tadi kita dah bercakap banyak berkaitan tentang profession ini. Saya nak tanya juga, Hari Profesion Negara ini, adakah ianya hanya perlu disambut oleh mereka yang dalam golongan profesional teknikal sahaja ataupun terbuka seluas-luasnya macam Saleha tadi kan? Macam profesional dan profesional kan? Saya juga Okey. Sebenarnya seperti guru lah kita kata. Hari profesion ni sebenarnya dikhaskan kepada warga profesion teknikal, tetapi ianya boleh disambut oleh orang ramai juga. Secara bersepadu. Sebenarnya. Sebab tu bila kita buat Dini, kita tengok kita buat pameran tu,
kita nak bukakan, macam kita tengok tadi Dini cakap tentang tanah runtuh. Sebenarnya kita ada teknologi sebenarnya kawalan tanah runtuh, informasi. Sebab tu bila kita sebut teknologi ni, ada teknologi tu yang kita paparkan dalam pameran kita nanti. Tu kena datang tu nanti. Doktor dah sebut banyak kali kena datang ya Ashraf. Dan juga Saliha nak rasa lebih bermakna kena ambil ni jadi cikgu dalam Okey, tadi dah bincang dah bincang Okey. Doktor, berkenaan tentang program yang diadakan, saya nampak ada satu program cukup menarik, disebut program Celebrity Technical. Okey. Apa yang melibatkan Celebrity Technical ni doktor, dan siapa sebenarnya yang terlibat untuk program tu? Okey, Celebrity Technical tu kita macam ingat tak Karumin? Okey. Dia salah seorang selebriti yang kita panggil. Dia tu sebenarnya engineer. Dia ubah sebenarnya kepada bidang lain. Dan juga kita banyak macam selebriti teknikal tu daripada private. Contoh kita panggil daripada agensi-agensi luar. Sebab kita tak nak fokus saja kepada kepakaran dalam agensi kerajaan. Baik. So kita panggil perunding, kita panggil arkitek, kita panggil ini selebriti lah. Luar yang kita panggil untuk bersama-sama meraihkan sebenarnya Hari Profesion Teknikal Negara kita. Dan tadi masa kita berborak dengan doktor juga, doktor katakan sambutan untuk yang setelah berapa siri yang diadakan ini masih kurang. Jadi mungkin doktor nak beri saranan ataupun sudut pandang doktor untuk orang kata meramaikan lagi orang untuk mengetahui tentang hari ini. Okey. Untuk Hari Profesion sebenarnya kita yalah, mungkin kita baru mula sebenarnya pada 2018 Dini dengan Saliha. Jadi di sini kita nak bila bernama ni jemput kan, saya rasa macam bangga je. Kita boleh masukkan cerita sebenarnya Hari Profesion. Jadi kita nak menjadi satu ingatan sebenarnya kepada semua profesion teknikal negara ni. Sebenarnya pada Disember, Sabtu awal Disember adalah Hari Profesion Teknikal Negara. Ingat tarikh tu, masuk dalam kita punya kalender, itu Hari Profesion. Jadi di sini cabarannya sebab macam Saliha tanya kenapa mungkin kita masih kadang-kadang mereka kata saya engineer, tapi di situ kita nak supaya mereka rekodkan Hari Profesion Teknikal Negara tu. Mewar-warkan sebenarnya. Di sini kita ada pelibatan universiti, kita libatkan universiti juga untuk memberi macam wawarkan lebih awal sebenarnya sebelum graduan-graduan kita ada Hari Profesion Teknikal Negara. Okey. Nampaknya lepas ni kita kena beli kek sebab kita nak sambut Hari Profesion ni bersama dengan penerbit teknikal kita, juru audio. Mereka juga antara bahagian daripada teknikal kan. Membantu kita. Kita kena buat tu semua tu. Dia semua yang depan ni semua teknikal. Okey, kita buat tau. Saliha akan belanja. Okey, alright. Selain daripada itu juga doktor nak bercakap tentang pada hari ini. Saya nak melihat supaya ianya disambut secara lebih luas dan ramai daripada kalangan masyarakat. Saya nak minta doktor bagilah saranan sikit kepada ibu bapa ni supaya anak-anak mereka melihat bahawasanya TVET ini adalah sebahagian daripada perkara yang akan memberi sumbangan dan lumayan dalam bentuk kehidupan kepada anak-anak dan bukanlah satu bidang yang perlu dijadikan sebagai pilihan ketiga. Kita nak TVET ni sekarang ini kita cakap dia adalah pilihan utama dan pertama kalau boleh. Okey, dia sama macam kita tengok Dini masa kecil kan. Saya pun terfikir apa nak jadi apa ni. Dah besar nanti nak jadi apa kan. Betul. Terfikir bila tengok kontrak jentera datang, ini kerja apa kan. Di sini sebenarnya untuk menggalakkan anak-anak sebenarnya dalam bidang TVET dan juga STEM ni sebenarnya kita daripada saya nampak ibu bapa jugalah sebagai pendorong kepada anak-anak kita sebenarnya. Dan juga sebenarnya bagaimana kita mendedahkan mereka kepada engineering teknikal ni. Sebenarnya dia menarik. Sebenarnya kita lebih kepada bagaimana kita menyelesaikan masalah. Lebih kita kata problem solving. Kita macam mana kita nak membinakan jabatan, kita nak membinakan stesen minyak pun sama. Siapa yang buat bidang teknikal. Sebenarnya bagaimana kita nak menggalakkan mereka ni sebenarnya saya nampak daripada ibu bapa jugalah. Maknanya ibu bapa menggalakkan mereka sebenarnya bidang teknikal ni dia satu lagi sebenarnya kita jangan nampak sumbangan kita tapi amal jariah tu sebenarnya. Dah kena didik daripada kecil lagi. Bila kita buat jalan siapa guna? Di situ kita nampak bagaimana sebenarnya bidang teknikal tu juga adalah penjumbang kepada pembangunan negara.
Yep. Kalau kita tengok, kalau tidak ada profession teknikal ni, tidak akan ada bangunan-bangunan yang dibina, jalan dibina, tidak akan ada perkara-perkara yang memudahkan urusan harian kita. Sebenarnya lebih ke ini, sebenarnya menariknya sebagai seorang teknikal ni, sebenarnya di berbagai bidang dia boleh. Oil and gas ada, dan bidang pembinaan bangunan ada. Kita tengok bila gah je naik sesuatu bangunan, kita nampak siapa buat. Profession technical. Ini membanggakan sebenarnya, bagaimana kita nak galakkan anak-anak kita ni ke bidang-bidang teknikal. Betul, saya sangat setuju. Sebab kadang-kadang kalau lampu rosak kat rumah pun saya dah pening kepala sebab kita bukan teknikal. Jadi kita kena sentiasa ingat di sekeliling kita, profession teknikal ini adalah begitu penting dan memberikan begitu banyak jasa kepada kita semua. Dan saya harapkan semoga Hari Profession Teknikal Negara ini akan berjalan dengan lancar dan meriah. Kita nak ucapkan terima kasih kepada tetamu kita, Ashraf. Iaitu Engineer Teknologis Dr. Haji Bizan Zakaria, Jurutera Awam Pengurusi Kanan, Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya Malaysia. Terima kasih Dr. atas terima kasih Saleha. Okey, baik, kita sudah pun berada penghujung rancangan. Walau bagaimanapun situasi yang melanda yang menduka citakan kita di Genting Highland ketika ini, kami akan bawakan perkembangannya dari semasa ke semasa. Teruskan kesetiaan bersama dengan Bernama TV. Kami akan bawakan laporan secara menyeluruh dan eksklusif berkaitan tentang isu ini. Saya kira itu saja daripada saya, Dini Ashraf Salim. Ya, saya Nur Saleha Azmi, dan sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Tinggal. Segar di pagi hari, terus bangkit yakin berdiri.